أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم. Ayat 63 surah Maryam alaihassalam. Mafhumnya, itulah dia syurga yang kami telah wariskan ia kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama saya mulakan dengan lafaz wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Raya Aidul Fitri kepada seluruh muslimin dan muslimat
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan kita, memanjangkan usia kita dalam sihat yang baik, kesihatan yang baik, dapat kita bertemu lagi dengan Ramadan 1444 Hijrah, insya-Allah ta'ala. Pagi ini sedikit muhasabah berhubung dengan puasa yang telah kita tinggalkan. Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah puasa yang telah kita jalani selama 29 hari yang telah lalu benar-benar telah mengubah kita menjadi insan-insan yang baik, kalaupun kita tidak jadi yang terbaik? Kita mesti tanya diri kita. Bermula daripada sahur itu sampai kita iftar, tarawih, tadarus dan sebagainya. Apakah kita benar-benar telah berubah? Ataupun kita masih ditakut lama? Masih menjadi hamba kepada Ramadan? Tidak menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya? Dengan kita meninggalkan amalan-amalan yang baik yang telah kita lakukan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan yang lalu. Mari kita muhasabah. Dan saya ingin memulakan di dalam membahaskan persoalan ini. Saya ingin memulakan dengan suatu kisah yang telah dimuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala. Juga diriwayatkan, diambil juga oleh Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kisah yang diambil daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Salah seorang sahabat Rasulullah di kalangan yang bernama Abdullah. Ramai sahabat Nabi di kalangan yang bernama Abdullah. Di sana ada Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, salah seorang syuhada di medan Uhud, yang kita beri salam kepada dia. Selain daripada kita beri salam, Assalamu alayka ya Hamzah ibni Abdul Muttalib, Asadallah wa asada rasulihi ammi rasulillah. Yang pertama kan kita sebut ketika kita berada di hadapan perkuburan syuhada Uhud di Madinah. Kita beri salam mula-mula kepada ammi, pakcik Nabi, yang digelar dengan Asadallah, singa Allah, wa asada rasulihi, dan singa Rasul. Kita bagi salam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, yang Nabi sebut dengan Sayyidus Syuhada, penghulu bagi segala orang yang mati syahid di dalam syurga.
Kemudian kita beri salam kepada Mus'ab bin Umair, pemuda Makkah yang mati syahid di medan Uhud pada usianya 22 tahun. Tidak sempat berkahwin. Anak jutawan kota Makkah yang meninggalkan kesenangan dan kemewahannya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam, salidah soleh. Dan kemudian kita memberi salam kepada Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahsy adalah abang kepada Zainab binti Jahsy. Ibu mereka bernama Umaymah. Umaymah binti Abdul Muttalib. Maka Umaymah ibu kepada Zainab dan ibu kepada Abdullah bin Jahsy adalah makcik Rasulullah. Kakak kepada ayah Nabi Abdullah. Dan Nabi mengahwini Zainab binti Jahsy setelah Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsy. Yang boleh tuan-tuan muslimat baca kisah perceraian Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsy. Dan kemudian Nabi melamar Zainab binti Jahsy untuk dijadikan isteri. Tuan-tuan muslimat, muslimin, muslimat boleh baca pada ayat 37 Suratul Ahzab. Persoalan yang ingin saya sebut ialah kenapa Rasulullah mengahwini Zainab binti Jahsy, sepupu dia? Jawapan dia mudah. Kerana Nabi nak ajar Islam membenarkan perkahwinan sesama sepupu. Sepupu boleh kahwin. Nabi mengahwini Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy mak dia, makcik Nabi, kakak kepada ayah Nabi Abdullah. Maka Nabi melamar Zainab, habis iddah dia, Nabi lamar dia. Untuk Nabi ajar hukum, boleh sepupu kahwin sepupu. Maka sepupu kita bukan mahram kita. So ziarah kunjung mengunjung hari raya ni, jagalah adab. Siapa yang boleh kita salam, siapa yang tak boleh kita salam. Sepupu perempuan jangan buat suka-suka kita nak salam. Tu bukan mahram kita. Yang perempuan pula jangan duk salam sepupu lelaki dia. Dia boleh kahwin. Itu hukum kena faham. Ziarah-ziarah juga jangan kita langgar batasan. Tengok siapa yang berhak kita salam dan siapa yang haram untuk tangan kita menyentuh kulit-kulit mereka. Muslimin dan muslimat sekalian, itu Abdullah bin Jahsy. Di sana ada Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang memeluk Islam di kalangan ahlul kitab. Di sana ada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, anak kepada Gubernur Amru bin Al-As. Di sana ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah yang bertugas mengambil air untuk Nabi berwudu dan untuk Nabi qada hajat. Di sana ada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, syuhada di medan Mu'tah di Jordan. Abdullah bin Rawahah, kita boleh ziarah makam dia. Alhamdulillah saya sampai dah
menziarahi makam Abdullah bin Rawahah di bumi Mu'tah di Jordan. Ini di antara sahabat-sahabat Rasulullah di kalangan yang bernama Abdullah. Baik. Balik pada hadis yang saya sebut awal tadi. Kita nak tengok suatu kisah. Ending daripada kisah ni, yang Abdullah bin Umar cerita ni, penghujung pengajaran kita nak ambil apa dia? Kita kena jadi orang baik. Yang tu aja. Baik. Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma menceritakan, pada suatu hari kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia ada masa dia. Dengan sahabat tu dia ada time dia. Kalaulah tuan-tuan muslimin dan muslimat sempat menziarahi Muzium Madinah, di sebelah kanan arah kiblat Masjidin Nabawi ada 2 building. Kenapa saya kata sempat? Kenapa saya sebut tadi kalau sempat ziarah? Sebab kedua-duanya telah dirobohkan. Dah tak ada dah 2 muzium tu. Dirobohkan untuk pembesaran Masjidin Nabawi. Dia ada 2 muzium. Sebelum saya ulas hadis ni. Muzium pertama dipanggil Muzium Asmaul Husna. Kita masuk dalam tu, kita boleh tengok pameran-pameran Asmaul Husna, nama-nama Allah. Contoh dia tulis Al-Azim, nama Allah Al-Azim. Kemudian ada keterangan dia. Kemudian adalah gambar-gambar sikit. 99 nama-nama Allah yang mulia. Habis kita berjalan sampai hujung pintu nak keluar, dia bersambung pula. Kita keluar tu, masuk pula pintu Muzium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzium Nabi Muhammad. Kita masuk dalam tu, kita boleh tengok replika rumah Nabi dengan Aisyah. Replika rumah-rumah isteri-isteri Nabi. Ada dalam tu. Lemek Nabi, tempat Nabi tidur. Bekas minuman Nabi dibuat dalam bentuk replika. Kita tengok tu mengalir air mata kita. Sedih. Itulah kehidupan Nabi. Serba sederhana. Bayangkan kadang-kadang Nabi solat tahajud. Solat malam bila Nabi nak sujud, Aisyah terpaksa tarik kaki dia. Tuan-tuan muslimat boleh bayang tak? Luah mananya rumah Nabi tu. Makam Rasulullah sekarang. Allahu Akbar. Baik. Dalam muzium tu, Muzium Nabi Muhammad tu, antara yang kita boleh lihat ialah satu papan tanda yang besar. Papan tanda tu dia tulis dalam 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tajuk dia ialah masa-masa Nabi bersama sahabat. Nabi ni dia ada masa dengan sahabat. Maksudnya sahabat dia tak boleh jumpa suka-suka dengan Nabi. Macam kita jumpa kawan-kawan kita kan di kedai kopi. Jumpa waktu breakfast dan sebagainya. Sampai jam jalan, sampai habis nasi punya kita cari. Lepas Ramadan ni punya lapar perut pagi-pagi. Nasi habis, lauk habis. Pukul 11, 12 lauk habis dah. Allahu Akbar. Sakan sungguh. Nabi bukan macam tu.
Sahabat dia ada masa dia jumpa Nabi. Dan kalau tuan-tuan muslimin muslimat baca papan tanda tu kalau sempat masuklah, tu saya sebut tadi, kalau sempat. Dia dah tak ada dah dirobohkan. Maka antara yang dia tulis masa-masa Nabi dengan para sahabat, dan masa yang paling lama Nabi dengan sahabat, dia tulis di situ, ialah selepas solat subuh. Lepas Nabi solat subuh, ini masa Nabi paling lama dengan sahabat. Lepas solat subuh, Nabi akan tanya sahabat, siapa yang sakit? Tengok kok ada sahabat kita yang sakit pagi ni, kita ziarah. Nabi akan tanya siapa yang meninggal, kita uruskan jenazah dia. Kemudian Nabi tanya, siapa ada mimpi malam tadi? Beritahu saya akan takwil mimpi. Dan kalau sahabat tiada bermimpi, maka kalau Nabi ada mimpi, Nabi akan beritahu mimpi dia dan Nabi akan takwil. Kalau Nabi pun tiada bermimpi, maka Nabi akan terus kepada tazkirah. Nabi akan beri tazkirah, nasihat. Mudah bahasanya kuliah subuh lah. Abu Bakrin kata, kadang-kadang kami bersurai dengan Rasulullah. Kami meninggalkan majlis waktu matahari dah nak naik. Tu paling lama. Matahari nak naik dah kadang-kadang, kata Abu Bakrin, baru kami bersurai. Tu lamanya Nabi dengan sahabat. Bila? Lepas subuh. Dan waktu yang Nabi paling cepat, paling ringkas dalam 5 minit, ialah selepas solat Isyak. Lepas Isyak, Nabi jumpa sahabat tak lama, dalam 5 minit. Kemudian Nabi pun bersurai, sahabat majlis pun bersurai, Nabi pun pergi ke rumah isteri yang menjadi giliran pada malam itu. Sahabat pun balik ke rumah. Itu masa ya Nabi dengan sahabat. Bukan boleh suka-suka main masuk rumah Nabi. Nak datang jumpa Nabi, kecualilah orang-orang yang istimewa. Seperti ayah mertua Nabi Abu Bakrin dan Umar. Seperti menantu Nabi Sayyidina Uthman dan Ali. Seperti Ibnu Mas'ud. Ni orang-orang istimewa yang boleh masuk rumah Nabi bila-bila waktu. Adapun sahabat yang lain tidak boleh. Dia ada time dia. Dia ada masa dia nak jumpa Nabi. Boleh jumpa di masjid, di rumah, dia ada time, kaedah dia yang diajar oleh Allah. Dan sahabat pun faham, dan ada ayat yang turun berhubung dengan peristiwa ini. Panjang kalau saya nak sebut. Baik. Abdullah bin Umar, balik pada hadis. Abdullah bin Umar kata, satu hari kami duduk dengan Nabi. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada kami. Nabi kata, akhbiruni an syajaratin mathaluha mathalul mu'min, atau kama qala. Ketika kami duduk dengan Rasulullah, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tiba-tiba Nabi tanya kami, akhbiruni. Nabi kata, bagi tahu saya, khabarkan kepadaku, an syajaratin, satu pohon, satu pokok, mathaluha mathalul mu'min. Nabi kata perumpamaan pokok ini adalah seperti orang-orang yang beriman. Nabi
minta sahabat berfikir. Bila Nabi kata akhbiruni, bagi tahu saya. Makna apa? Makna ini di antara kaedah Nabi mengajar sahabat. Iaitu minta sahabat guna akal berfikir. Itu cara. Ada kadang-kadang Nabi sebut terus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun kata bagian. Nabi sebut straight terus. Dan ada hadis Nabi minta sahabat berfikir. Ini kaedah. Guna akal, fikir. Bila Nabi kata akhbiruni, khabarkan padaku, an syajaratin, satu pohon, satu pokok, mathaluha mathalul mu'min, pokok ni serupa sama macam orang beriman. Bila Nabi kata akhbiruni, maka Nabi minta sahabat guna akal fikir. Pokok apa sama dengan orang beriman? Kata Ibnu Umar, ramailah sahabat-sahabat yang menjawabnya. Abu Bakrin jawab. Ayah aku Umar Al-Khattab jawab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua sahabat-sahabat veteran senior. Senior Badar, senior Uhud. Semua bagi jawapan. Fikir-fikir jawab. Fikir-fikir jawab. Tapi semua jawapan mereka salah. Semua jawapan tu salah. Jawapan Abu Bakrin salah. Jawapan ayah aku Umar salah. Pakcik Sa'ad bin Abi Waqqas salah. Semua salah. Kata Ibnu Umar, aku nak jawab. Aku rasa jawapan aku betul. Ni kata Ibnu Umar. Aku rasa jawapan yang aku nak jawab ni betul. Tetapi aku rasa malu nak jawab. Kenapa malu? Sebab kalau aku jawab betul kejap lagi, nanti Abu Bakrin rasa malu. Nanti ayah aku Umar rasa malu. Sebab akulah yang paling muda pada waktu tu. Di kalangan yang hadir, aku masih budak-budak. Waktu tu Ibnu Umar umur dalam 16-17. Dia dengan Nabi jarak 40 tahun. Jauh. So dia masih remaja waktu tu. Abu Bakrin dah tua dah. Ayah dia Umar tua dah. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sama level umur dengan Abu Bakrin Umar. So, kata Ibnu Umar, aku serba salah, dia kata. Aku jawab sekejap lagi, kalau betul, malu pakcik Abu Bakrin, malu ayah aku Umar, malu pakcik Sa'ad. Sebab jawapan aku betul, aku dah lah budak lagi. Aku rasa nak jawab dan aku rasa betul. Aku tak sanggup nak jawab, aku rasa malu. Nanti betul jawapan aku, sudah merah padam pula muka ayah aku. Nanti ayah aku sound pula pandai-pandai hang. Lalu aku mendiamkan diri, aku tak jawab. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, hiyan nakhlah. Nabi kata, itulah pokok kurma. Tuan-tuan muslimin muslimat, apabila Rasulullah sebut itulah pokok kurma, lalu Ibnu Umar kata, aku berkata dalam hatiku, aku dah cakap dah. Aku dah kata dah, mesti pokok kurma. Betul tekaan aku. Tuan-tuan muslimat, mari kita tengok hadis ni. Pasca Ramadan ni, mari kita tengok. Selepas Ramadan ni, mari kita tengok. Post Ramadan ni, mari kita tengok. Bila Rasulullah sebut bahawa kita ni orang beriman,
saling tak tumpah macam pokok kurma, para ulama membahaskan hadis ini. Perhati tengoklah kata mereka akan satu pokok kurma. Kata para ulama, tolong beritahu mana dia bahagian pokok kurma yang tak ada manfaat bagi manusia. Bermula daripada daun dia. Daun pokok kurma dijadikan bumbung rumah. Boleh buat bumbung rumah zaman Rasulullah. Bumbung rumah sahabat ialah daun daripada dahan kurma, pokok kurma. Allahu Akbar. Batang pokok kurma itsa, batang dia tu di zaman Nabi dijadikan tiang Masjid Nabawi. Buah-buahan dia, buah kurma itu. Tidakkah pokok kurma menghasilkan satu buah yang kita tahu khasiat dia, yang kita tahu kehaibatan dia? Buah kurma tamarat ataupun rutab. Rutab kurma yang basah, yang warna hitam tu. Ajwa' tamarat tu yang kering tu. Ajwa' yang Nabi makan tu. Tamar kerah yang kering tu. Rutab tu yang basah, warna hitam tu. Kita tahu kan khasiat dia. Cukup segala magnesium, kalsium, kalium, fosforus. Semua ada dalam sebiji buah tamar. Tuan-tuan muslimat baca dalam surah Maryam. Kan surah Maryam sebut ayat 25. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aina. Cerita apa dalam surah Maryam ayat 25-26? Kisah Maryam alaiha salam bersandar di satu pokok kurma untuk melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Di mana tu? Di tempat namanya Baitul Laham. Di timur Baitul Maqdis. Di bumi Syams. Bumi yang diberkati. Sebab itu ingat tuan-tuan muslimin muslimat. Bumi Syams, iaitulah Jordan, iaitulah Syria atau Suria, Urdun atau Jordan, Arab panggil Urdun, kita sebut Jordan, Arab sebut Suria, kita Syria. Juga Baitul Maqdis, bumi Palestin. Semua ini dipanggil bumi Syams. Bumi Syams. Bumi yang Allah berkati. Kenapa? Pertama, kerana banyak nabi-nabi lahir di situ. Banyak nabi di situ, di bumi Syams. Termasuk Nabi Isa lahir di bumi Syams. Banyak nabi dekat situ. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berhijrah ke bumi Syams. Berhijrah ke bumi Syams. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, setelah peristiwa Nabi Ibrahim dibakar di dalam api, maka Nabi Ibrahim berhijrah kemudiannya ke bumi Syams bersama anak saudara dia Nabi Lut. Itu yang boleh kita ziarah, Laut Mati. Itu bumi kaum Nabi Lut. Di bumi Syam, Laut Mati. Di Sodom, Bahrul Mayit. Allahu Akbar. Bumi yang berkat sebab tumbuh-tumbuhan banyak subur di situ. Buah zaitun, buah tin, semuanya bumi Syams. Berkat. Di sana ada sungai-sungai yang segar. Dan yang paling haibat bumi Syam ni apa dia? Di situlah Allah Ta'ala sebut. Asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami
ilal Masjidil Aqsa. Bumi Syam menjadi saksi perjalanan Isra Rasulullah minal haram ilal Aqsa, minal Makkah ila Baitul Maqdis. Inilah berkatnya bumi Syam. Dan daripada bumi Syam itulah munculnya banyak tanda-tanda kiamat. Allahu Akbar. Dan Nabi Isa akan turun di bumi Syam. Allahu Akbar. Dalam hadis yang sahih, ketika hampir nak kiamat, Nabi Isa akan turun di Dimash, di Damsyik Timur. Dimash, Damsyik, ibu negara Syria. Hadis sahih, Nabi Isa akan turun daripada langit, diiring dengan 2 sayap malaikat, kata Rasulullah. Nabi Isa rambut dia ikal macam keriting sikit. Dan Nabi kata rambut dia basah macam orang baru keluar bilik air. Begitu Nabi sebut. Dan dia akan turun di Menara Putih, di Masjid Umawi, di timur Damsyik. Itu hadis sahih. Dan bila dia turun tu waktu subuh. Dia masuk dalam Masjid Umawi. Ketika itu Imam Mahdi baru nak naik jadi imam solat subuh. Maka bila dia tengok Nabi Isa, dia bagi isyarat supaya Nabi Isa menjadi imam. Tetapi Nabi Isa menyerahkan tugas imam kepada Imam Mahdi. Selesai semayang itulah berlakunya apa yang kita sebut pembunuhan Dajjal. Ini panjang hadis. Selesai itu Nabi Isa dan Imam Mahdi dan pengikut-pengikut Imam Mahdi akan bergerak dan akan membunuh Dajjal. Dalam hadis Nabi sebut Dajjal akan dibunuh di mana? Di suatu bab, di suatu pintu, nama dia Lud. Lam waw dal Lud. Pintu nama Lud. Kita kaji tengok, buka kitab, surfing internet website. Rupanya pintu nama Lud ini, sakat yang saya baca lah, pintu nama Lud ini, tempat Dajjal dibunuh tu, rupanya Lud itu, lam waw dal Lud itu adalah markas tentera orang Yahudi. So Dajjal dan Yahudi berpisah tiada. So Dajjal akan dibunuh di pintu Lud. Lud itu ialah markas tentera Yahudi. Allahu Akbar. Itu panjang cerita, no? Itu bumi yang diberkati, bumi Syams. Baik. Nabi Isa, tengok ya, kita nak sembang pokok kurma, buah kurma. Tadi dah sembang daun dia. Daun dia boleh buat atap, berguna sungguh. Kemudian kita dah sembang batang dia. Batang pokok kurma, tiang Masjid Nabawi. Kemudian kita sebut ni buah kurma. Ayat 25 daripada surah Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Ketika mana Maryam alaihissalam bersandar di pohon kurma untuk melahirkan Nabi Isa. Di mana? Di Baitul Laham. Di timur, di masyrik, di timur Baitul Maqdis. Bagaimana Maryam bersandar menahan sakit. Lalu Allah memerintahkan Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Atas kepala Maryam tu ada dahan yang ada buah kurma. Lalu Allah perintahkan Maryam tarik dahan tu, gugurkan dia. Lalu jatuhlah buah itu rutaban janiyah. Ni ayat 25 surah Maryam. Rutaban, yang kita selalu sebut kurma rotab kan. Dia bukan ta, dia po. Rutaban. Rutab makna basah. Kurma yang basah, yang hitam, lemak-lemak tu kan, sedap kan, Masya Allah. Rutab. Lalu jatuh kurma tu, Allah perintahkan Maryam, fakuli washrabi, makanlah, minumlah. Sebelum dia melahirkan Nabi Isa. Dia makan tu bila? Sebelum beranak Nabi Isa. Kena faham tu. Bukan lepas. Nak makan lepas pun tak apa. Sebab itu ibu-ibu yang nak bersalin,
belum masuk labor room ke, dah rasa sakit ke apa semua, makanlah buah kurma. Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Maryam makan sebelum dia bersalin Nabi Isa. InsyaAllah mudah akan melahirkan anak. Ayat 25 surah Maryam. Benda Allah sebut dalam Quran. Allahu Akbar. Tengok ya. Balik pada hadis. Nabi kata orang beriman saling tak tumpah macam pokok kurma. Apa dia? Bagi manfaat pada orang. Pokok kurma kan bagi manfaat. Daun dia, batang dia, buah dia, semua memberi manfaat kepada manusia. Begitulah kita. Bila Nabi sebut kita ni orang beriman macam pokok kurma, macam itulah kitanya. Beri manfaat pada orang lain. Hidup kita biar bagi manfaat pada orang lain. Ucapan kita bagi manfaat pada orang lain. Perbuatan kita bagi manfaat pada orang lain. Hidup kita bagi manfaat pada orang lain. Bukan hidup kita buat semak orang aja. Kita bercakap aja semak orang. Kita bertindak aja pening orang. Perangai kita menyusahkan orang. Tu bukan orang yang baik. Nah, Nabi ajar ni. 29 hari dah kita berlatih di bulan Ramadan yang lalu. 29 hari. Dan saya secara peribadi amat tidak bersetuju dengan, ya Masya Allah benar, saya tidak bersetuju bila tulis dalam Facebook, dalam Insta, dalam internet, raya tiba-tiba. Apa ni tulis macam ni? Raya tiba-tiba. Sebab nampak anak bulan. Tuan-tuan muslimat, jangan cakap macam tu. Allah dah tentu dah sejak azali. Raya hari Isnin. Bukan waktu tu Allah tentukan. Tolong beradab, bersopan dengan Allah. Raya tiba-tiba. Apa benda? Allah telah menentukan sejak azali dalam ilmu Allah yang qadim. Allah maha mengetahui bahawa raya 2 Mei hari Isnin. Anak bulan nampak? Dah. Apa yang raya tiba-tiba, raya tiba-tiba? Apa benda statement macam tu? Tak elok. Tak elok. Apa tiba-tiba apa? Allah tak tahu. Tiba-tiba aja. Jangan cakap macam tu. Tak elok. Allah dah menentukannya sejak azali. Dalam ilmunya yang qadim. Yang tiada mula bagi adanya. Allahu Akbar. Dan apakah kita tidak terbiasa dengan suasana macam ni? Puasa 29 hari. Ingat tak? Kalau age saya 50 something ni. Zaman kita kecil-kecil dulu kan. Penyimpan moho besar raja-raja. Biasa je kita. Bila tunggu depan TV. Waktu TV hitam putih lagi. Tunggu depan TV. Anak bulan Syawal. Ada kelihatan. Ingat lagi dialog tu. Maka raya besok. Biasa je kita waktu tu. Tak ada nak raya tiba-tiba lah, itulah, inilah. Benda tu benda biasa. Kita pernah rasa kecil-kecil, besok tu raya. Kita puasa 29 hari aja. Janganlah kita kadang-kadang konon nak buat lawak ke apa raya tiba-tiba. Tak mau. Benda tu kita takut bersangkut dengan akidah. Sebab Allah yang menentukannya. Sejak azali. Bukan hari malam. Penyimpan maha besar ahli falak tengok tu. Bukan. Tolong beradab dengan Allah. Saya tegur yang tu. Tolong beradab. Janganlah tulis raya tiba-tiba. Raya tiba-tiba. Tak mau, tak syok. Kalam macam tu. Baik. Kita kena beri manfaat pada orang lain. Macam pokok kurma. Ucapan kita, perbuatan kita, tindakan kita. Dan yang paling haibat muslimin muslimat. Orang beriman macam pokok kurma ni. Paling haibat, saya baca satu kajian.
oleh sahabat saya Profesor Dr. Mat Rofa. Sahabat saya Profesor Dr. Mat Rofa, bekas pensyarah UPM. Dia sebut apa dalam satu buku dia saya baca. Kajian menunjukkan, tengok ya, hebatnya pokok kurma, kemudian tengok orang beriman. Kajian menunjukkan, kata Profesor Dr. Mat Rofa, tidak pernah sekali dalam sejarah kehidupan pokok kurma tumbang kerana ribut taufan. Tak pernah lagi. Datanglah ribut sekuat mana pun, pokok kurma tidak pernah tumbang kerana ribut. Tak ada lagi, kata Profesor Dr. Mat Rofa. Di dalam bukunya Bicara Wara, Sains dan Islam. Tebal tu buku dia, harga RM69. Saya ada buku tu. Dalam tu dia sebut bagaimana tak ada sejarah pokok kurma tumbang kerana dipukul angin. Tak ada lagi. Apa makna tu? Kuatnya akar pokok kurma. Tumbuh di padang pasir, kuatnya akar pokok kurma. Apa tamsil tu? Itulah orang beriman. Bila Nabi kata orang beriman, pokok kurma macam pokok kurma, itulah kita orang beriman. Akidah kita mantap. Akidah kita kuat. Datanglah ribut, datanglah ajaran sesat. Datanglah Mamat ni bawa ajaran tak apa-apa. Kita fikir, kita tak setuju melayahi Allah dan Rasul, melanggari Allah dan Rasul, kita terajang buang, kita tolak terus. Sebab akar kita kuat. Kita tak mudah goyang kiri dan kanan, akhirnya tumbang. Kamu datanglah kata ajaran ni, ajaran bawa pergi syurga. Contoh, kita pun tanya dia, ajaran apa bang? Oh, ajaran tak payah semayang. Banyak tak di Malaysia ajaran tak payah semayang? Berlambak. Kedah ada, Pening ada. Saya ingat Selangor pun ada. Tak payah semayang. Oh, cukup dengan niat ya, semayang niat. Tak ada takbiratul ihram, tak ada rukun qawli, fi'li, qalbi, tak ada. Tak payah semayang. Dia pun beritahu kita, ini bawa pergi syurga, pergi terajang dia, buah peninju kat dia. Tu aja jawapan dia. Oh ya Allah ya Tuhan. Kita orang beriman, akal mau kuat, amailah. Kita terajang buah. Kamu cakap banyak. Datang ajaran, oi, di Besut Terengganu ada bahtera Nabi Nuh. Oh, hebat. Menderu orang Melayu pergi, tuan-tuan. Kan? Menderu orang Melayu. Bukan datang dengan, maaf sebut, bukan datang dengan kereta kancil. Bukan. Datang dengan BMW, dengan Volkswagen. Datang dengan Audi. Oi, kereta-kereta mewah. Datang daripada mana tu? Tu, Selangor. Negeri kelahiran tempat saya dibesarkan. Ya, Cik Razali, Akhuna Razali. Ahuna Razali, maaf. Datang dalam orang kaya-kaya. Datang ke Besut Terengganu kerana ada bahtera Nabi Nuh dan ikutlah seorang lelaki yang dia pun dah meninggal. Kita malas nak sembang, tuan-tuan pun maklum. Sampai lelaki itu dakwa masuk dalam surat khabar Metro bahawa dia bermesyuarat dengan malaikat di langit yang kedua. Astaghfirullah. Boleh orang Melayu pergi ikut? Cuba tuan-tuan bayang. Boleh datang dengan BM, dengan Passat, dengan Tiguan, dengan Audi, dengan Merc. Datang bukan pakai kancil. Datang bukan daripada Kok Diang. Bukan datang daripada Ayak Hitam, Lana Bulu, Megat Dewa. Bukan. Nun daripada tempat-tempat elit di Selangor. Tak payah sebut. Moga bertaubatlah. Sampai terpaksa dirobohkan bahtera Nabi Nuh tu, terpaksa roboh. Mudahnya terpengaruh.
Ikut. Ya Allah, ya Tuhan. Nabi dah tinggalkan ajaran. Ulama dah bahas hadis-hadis Nabi tentang semayang. Tentang akidah yang benar. La ilaha illallah. Nabi ajar, ulama bahas. Dah apabila akal kita tak kuat. Apabila akidah kita lemah. Apabila akidah kita londeh, mudah dilondehkan. Kita akan tumbang dan hancur. Sebab itu Nabi kata pokok kurma, kamu orang beriman macam pokok kurma. Akar dia kuat, kita mesti kuatkan akidah. Kita takkan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat bodoh di Malaysia ni. Tuan-tuan bukalah website Majlis Fatwa. Tuan-tuan tengoklah ajaran-ajaran sesat. Tuan-tuan tengoklah website JAKIM. Tuan-tuan tengoklah punya berlambak. Astaghfirullahalazim. Ajaran yang tak apa-apa yang kamu bawa. Akhirnya ada antara ajaran tu apa dia? Penghabis dia wirid-wirid punya pasal serah anak dara kat Tok Guru. Tu penyudah dia. Serahlah anak dara kat Tok Guru. Dia rembat dia Tok Guru. Janggut panjang 16 kaki Tok Guru tu. Tasbih besar cok kodok. Lepas tu, serah nak darah. Selesai. Astaghfirullahalazim. Wal'iyadzabillah. Yang kadang-kadang dalam drama Melayu kan, dia tunjuk macam tu. Kadang-kadang ada benar dia. Wal'iyadzabillah. So, apa kita nak sebut? Kesimpulan kita pada pagi ini. Hadis yang saya baca pagi ini. Abdullah bin Umar Al-Khattab cerita, kami duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba Nabi kata pada kami, akhbiruni an syajaratin masaluha masalul mu'min. Nabi kata, khabarkan kepadaku satu pohon, satu pokok yang sama perumpamaan dia macam orang beriman. Lalu Nabi jawab, ketika sahabat jawab semua tak betul, lalu Nabi kata itulah pokok kurma. Dengan satu pengajaran besar, apa dia? Pokok kurma memberi pengajaran kepada orang-orang yang beriman. Daripada daunnya, daripada ranting, daripada dahannya, daripada pokoknya, akarnya kuat, termasuk buah-buahannya, semua memberi manfaat yang besar. Maka itulah tamsil untuk kita, orang-orang yang beriman, terutama akar pokok kurma yang kuat, yang kita tidak akan mudah untuk ditumbangkan. Sebab kajian menunjukkan, kata Profesor Dr. Mat Rofa, kajian menunjukkan bahawa tidak pernah sekali pokok kurma tumbang kerana ditiup angin, dipukul angin ribut. Tak pernah menunjukkan kuatnya akar dia. Maka itulah kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beriman, yang kuat akidah kita, yang kuat pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Persoalan kita berbeza pandangan di sudut khilafiyah, tuan-tuan muslimat, yang ni jangan bergaduh, tak ada masalah. Di Malaysia ada negeri yang tak baca kunut waktu subuh, negeri Perlis. Itu hak dia. Tapi subuh dia 2 rakaat, steady, no problem. Negeri selain Perlis, sunat ab'ad, baca kunut subuh. Tak apa. Yang tu tak ada masalah. Itu masalah khilaf yang takkan bergaduh kita. Tak ada hal punya. Yang penting subuh 2, cukup. Perlis 2, Kedah 2, satu Malaysia, satu dunia, subuh 2. Kita semayang di Makkah, Madinah, tak ada baca kunut. Kan? Mana ada subuh kunut? No problem. Tak ada hal. Tak ada masalah. Itu persoalan khilaf yang dibahaskan oleh para ulama. Tetapi kita mesti jaga akidah. Jangan kita ikut ajaran-ajaran yang sesat. Jangan kita ikut kononnya mengaku akulah tok guru besar, akulah murabbi, penghabis anak darah habis semua serah ke dia. Wal'iyadzabillahi min zalik. Ini bukan dia. Ajaran Islam yang sebenar, hak tu Nabi ajar. Apa yang Rasulullah ajar, apa yang sahabat tinggalkan, itulah yang kita ikut. InsyaAllah, selamat kita
dunia dan akhirat. Maka jadikanlah diri kita semua manusia-manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, seperti pokok kurma yang telah kita sebut sebentar tadi dalam hadis Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga manfaat. Hampir 1 jam sedikit tazkirah subuh kita pada pagi ini. Semoga Allah, saya ulang balik, semoga Allah menerima amalan puasa kita yang baru kita tinggalkan hari dah 9 Syawal. Allah rindunya rasa. Kan? Rindu dengan tarawih Allah. Kan? Rindu kita dengan suasana tu. Allahu Akbar. Sama-sama. Rindu kita. Apa boleh buat, itulah aturan Allah. Syawal masuk. Makna musim haji mula datang. Kita tak boleh tahan. Ramadan pergi. Kita tak boleh tahan. Allah akan Ramadan paksa pergi. Bulan ke-10 pergi. 9 pergi. 10 masuk. Lepas ni 11 Zulqaidah. Lepas tu 12 Zulhijjah. Kita tak boleh halang. Apa yang kita boleh buat? Berdoa. Moga sampai umur kita pada tahun hadapan 1444 Hijrah. Jumpa balik Ramadan Al-Mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf saya terkasar bahasa. Mudah-mudahan Allah jadikan saya, tuan-tuan muslimat, seperti pokok kurma. Ucapan kita beri manfaat, perbuatan kita beri manfaat pada orang lain, dan paling penting, kuatnya akidah kita. Tidak goyang, tidak jatuh. Datanglah ribut apapun, datanglah ajaran tak apa-apa yang lari daripada Islam, tetap kita berpegang dengan akidah manhaj yang diajar oleh Nabi SAW, yang telah diajar oleh ulama-ulama dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.